Dapatkan hadiah wang tunai terkumpul RM10,000 Malaysia sepanjang siaran langsung bersama kami mengikut terma dan syarat. Kita jumpa nanti. Bertemu kembali rentasan berita edisi 782 bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Pegang jawatan bukan bukti kerajaan Melayu Islam. 2020 tahun memalukan bagi Parlimen Malaysia. Hentikan projek pembodohan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang mengucapkan sekalung penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Noor dan Perdana Menteri Tebuk Atap Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin atas lantikan Dr. Ali Akbar Gulasan sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah dilantik. Sesungguhnya keberadaan PAS di Sabah sejak lebih 35 tahun adalah bukti kesungguhan PAS dalam usaha memperkukuh perpaduan, menyemarak pendidikan dan membela kebajikan rakyat, merentasi kaum dan fahaman agama, ujarnya. Surat penghargaan itu diakhiri dengan frasa Islam memperkukuh perpaduan. Suatu ketika dahulu, Hadi berkata Islam memimpin perpaduan. Kini setelah jelas menjadi tongkat bersatu dan UMNO, PAS jadikan Islam memperkukuh perpaduan tidak lagi memimpin. Adakah kuasa Islam memimpin perpaduan itu sudah diserahkan bulat-bulat kepada pemimpin kerajaan Tebuk Atap. Namun apabila kita lihat belanjawan 2021, kita nampak kerajaan Perikatan Nasional ini memperkukuh tidak, memimpin jauh sekali. Jika kita undur sedikit ke belakang, di peringkat dasar kita dapati peruntukan untuk jasa yang diberikan baju baharu iaitu JCOM. Sekolah tahfiz dan insentif subsidi upah untuk industri kecil dan sederhana jelas menunjukkan kepincangan pada retorik Islam memperkukuh perpaduan itu. Sementara itu, Ahli Parlimen PAS menekur membisu ketika isu ini dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Amanah dalam perbahasan di Parlimen. Menurut Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad, amat tidak wajar untuk kerajaan mempertingkatkan peruntukan untuk jasa sehingga RM85.5 juta kerana ia sebuah agensi propaganda. Kami rasa tidak perlu kerana sudah ada Kementerian Penerangan dan agensi lain, tetapi tiba-tiba kita tengah sibuk dengan pandemik, peruntukan jasa ditingkatkan, katanya dalam satu temu bual bersama Astro Awani. Sementara itu, Ahli Parlimen Parit Buntar Datuk Seri Dr. Mujahid membanding pengurangan ketara peruntukan untuk sekolah agama dan tahfiz. Kata Mujahid, Pakatan Harapan memperuntukkan RM75 juta untuk tahun 2019 dan RM10 juta pada tahun 2020 bagi memperkasa sekolah-sekolah agama dan ma'had tahfiz. Tetapi kerajaan memperuntukkan hanya RM29 juta untuk tujuan sama. Ahli Parlimen Pokok Sena pula Datuk Mahfuz Omar membidas kerajaan Perikatan Nasional kerana gagal meneruskan program insentif subsidi upah kepada syarikat-syarikat IKS bagi memastikan para pekerja tidak diberhentikan. Ini merupakan sesuatu yang harus dilihat oleh pihak kerajaan bagaimana untuk memastikan supaya kita memperuntukkan kadar subsidi upah itu untuk mengekalkan pekerjaan ini pada kadar yang lebih tinggi. Sebab kalau dilihat pada yang peringkat awal dulunya ialah dia membayar 1,200 mula-mula dulu kepada semua sektor. Kemudian mari di tengah dia bayar kepada 600 sahaja pada semua sektor. Sebelum ini, kerajaan memperuntukkan subsidi upah sebanyak RM1,200 untuk setiap pekerja kepada semua sektor syarikat IKS bagi memastikan mereka tidak diberhentikan kerja. Difahamkan jumlah syarikat yang telah menutup operasi sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP sudah mencecah 60,000 syarikat yang melibatkan lebih 1 juta pekerjaan. Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maiden pula membangkitkan subsidi elektrik oleh Kementerian Tenaga dan Sumber Asli yang diturunkan dari RM140,400,000 semasa pentadbiran Pakatan Harapan kepada RM80 juta.
Kononnya mereka adalah Kerajaan Melayu Islam, Sindir Hanifah. Tidak ketinggalan Ahli Parlimen Kuala Selangor, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad mempersoalkan mengapa peruntukan untuk menaik taraf pejabat Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi yang juga ahli Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat mencecah RM23.8 juta. Pengarah strategi amanah itu mempersoal jumlah peruntukan itu memandangkan hanya RM200,000 diperuntukkan bagi projek dan program pembangunan kepakaran peladangan dan komoditi. Sementara itu, frontliners yang berjuang menentang serangan COVID-19 hanya mendapat bayaran one-off sebanyak RM500. Itulah perjuangan PAS tatkala rakyat sedang dalam kesusahan. Tuan-tuan, terbukti bahawa memegang jawatan bukan bermakna Islam sudah memperkukuhkan perpaduan. Jika ketidakadilan yang terbentang di depan mata didiamkan. Harapan bahawa bimbingan dan kepimpinan yang dipertua yang baharu bakal menjadikan Parlimen Malaysia mengikut jejak langkah Parlimen di negara Commonwealth untuk membawa agenda reformasi dan inovasi nampaknya hanya tinggal sebagai angan-angan, kata pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang. 2020 adalah satu tahun yang amat memalukan untuk Parlimen Malaysia yang telah membazirkan sebegitu banyak masa untuk hal-hal yang remeh dan bukannya terus maju ke arah reformasi Parlimen seperti yang berlaku di Parlimen-Parlimen di negara Commonwealth yang lain, kata Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu. Beliau mendedahkan 4 insiden yang sepatutnya membawa malu kepada mana-mana ahli Parlimen yang bertanggungjawab dan mahukan reformasi. Pertama, ialah berkenaan tuduhan salah pengiraan undi belah bahagi Belanjawan 2021 untuk Kementerian Keuangan yang berlangsung pada hari Isnin lalu. Ahli Parlimen Tasik Gelugur Datuk Syahabuddin Yahya sebagai penghitung undi belah bahagian bagi Blok C didakwa telah secara tidak sengaja menandakan Ahli Parlimen Padang Rengas Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz sebagai bersetuju dalam senarai undi sedangkan beliau tidak hadir semasa pengundian dibuat. Kit Siang mendakwa Syahabuddin telah mengabaikan tanggungjawab dan amanah yang diberikan kepadanya sebagai penghitung undi dalam pengiraan undi belah bahagi di Parlimen seperti yang diperuntukkan dalam Peraturan Mesyuarat 47/1 yang berbunyi, apabila belah bahagian telah diperintahkan, maka penghitung undi hendaklah bertanya pada tiap-tiap ahli pihak mana hendak diundinya. Setiausaha hendaklah memasukkan undi masing-masing ahli itu dan nama ahli-ahli yang tidak mengundi dalam buku undi-undi dan perjalanan mesyuarat. Menurut Kit Siang, sekiranya Syahabuddin menjalankan tugasnya sebagai penghitung undi dengan bertanya pada tiap-tiap ahli pihak mana hendak diundinya, sudah tentu beliau tidak akan menandakan nama Nazri Aziz sebagai menyokong kerana mantan menteri itu tidak berada di Dewan Rakyat ketika pengiraan undi dijalankan. Syahabuddin berlaku tidak jujur dalam penjelasannya kepada Dewan Rakyat. Justru beliau harus digantung tugas sebagai ahli Parlimen kerana ketidakjujurannya kepada Parlimen, ujar Kit Siang. Kedua, Kit Siang mendakwa Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Willy Monggin membuat isyarat jari tengah kepada ahli Parlimen Pembangkang dan kemudiannya menafikan dengan tidak jujur bahawa beliau telah menunjukkan sikap tidak senonoh seumpama itu. Rakaman video prosiding Parlimen menjadi bukti bahawa Willy telah menunjukkan sikap tidak senonoh. Willy harus digantung tugas sebagai Timbalan Menteri dan ahli Parlimen kerana tindakannya itu, tegas Kit Siang. Yang ketiga ialah tindakan tidak bertanggungjawab Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Khairuddin Aman Razali yang tidak menggulung sendiri perbahasan berkaitan peruntukan kementeriannya dalam Belanjawan 2021 walaupun beliau berada di Parlimen. Beliau kata pemimpin DAP itu hanya muncul di Dewan semasa sesi undi belah bahagi dijalankan untuk memastikan kelulusan peruntukan berkenaan. Inilah contoh terburuk kaki strokrasi, di mana seorang menteri tidak berani bertentang mata dengan ahli Parlimen untuk menjawab kritikan terhadap kementeriannya. Dan yang keempat, Kit Siang merujuk kepada jawapan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Taqiyuddin Hassan bahawa laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam 2019 tidak akan dibentangkan di Parlimen tahun ini. Meskipun pada tahun lalu, laporan tahunan Suhakam dibahaskan julung kalinya di Parlimen pada 5 Disember 2019. Pengerusi Suhakam Tan Sri Osman Hashim yang dalam pembukaan perutusannya untuk laporan tahunan Suhakam menyatakan tahun 2019 adalah tahun istimewa untuk Suhakam kerana Suhakam menyambut ulang tahunnya yang ke-20 pada 9 September dan menyaksikan perbahasan laporan tahunannya dibahaskan di Parlimen untuk julung-julung kalinya. Satu peristiwa penting bagi Suhakam. Kini tahun istimewa untuk peristiwa penting terhenti setakat itu sahaja, keluh pemimpin politik veteran itu. John China bersetuju bahawa laporan
laporan tahunan Suhakam harus dibahaskan di Parlimen setiap tahun, sekaligus menegaskan bahawa Malaysia akan tetap komited dalam perjuangan hak asasi manusia. Justru Ahli Parlimen Perikatan Nasional jawablah soalan ini. Adakah Parlimen Malaysia sedang bergerak maju atau mundur ke belakang? Saya ambil alih dalam keadaan tabung haji mengalami defisit aset, nilai rosot tidak direkodkan dan pengurusan korporat yang curang. Lebih penting, saya ada misi memelihara kepentingan 9 juta pendeposit yang mahukan pulangan dividen yang baik dan pendeposit yang berniat mendaftar sebagai bakal haji, kata Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Beliau berkata demikian sebagai menjawab serangan terhadap urus harta jamaah sedia berhad UJSB, sebuah syarikat bertujuan khas SPV yang rugi bersih 9.95 bilion ringgit. UJSB diurus di bawah Kementerian Keuangan, diperbadankan untuk tujuan pemulihan dan penstrukturan semula tabung haji setelah mengalami masalah defisit parah aset berbanding tanggungan. Mujahid membangkitkan semula prestasi tabung haji ketika beliau mengambil alih jawatan sebagai Menteri Agama Jabatan Perdana Menteri ketika itu. Menurut beliau, tabung haji ketika itu mengalami susut nilai yang tidak direkodkan hampir 270 juta ringgit, menyebabkan perkiraan hibah atau dividen tidak selari dengan keuntungan sebenar. Defisit aset sebanyak 4 bilion ringgit pada hujung 2017 bertambah kepada 10 bilion ringgit dan sekaligus menjejaskan isu kepatuhan Akta Tabung Haji 1965 dalam pengeluaran hibah. Akta menetapkan pengeluaran hibah perlu memenuhi 2 syarat, iaitu ada untung dan aset tidak boleh rendah daripada tanggungan. Sejak 2014, kedua syarat itu tidak dipatuhi oleh menteri dan pengerusi terdahulu, tegasnya. Beliau menjelaskan pasukan baharu tabung haji dengan komitmen tidak berbelah bahagi telah mengusahakan satu pakej penstrukturan semula. Pendekatannya ialah dengan memindahkan aset sakit tabung haji yang bernilai 10 bilion ringgit kepada UJSB yang akan menerbitkan sukuk khas untuk langganan tabung haji. Perpindahan aset dinilai dengan harga buku premium sebanyak 20 bilion ringgit dengan komitmen kerajaan memperuntukkan setiap tahun kepada tabung haji mulai 2020. Sejarah akan merekodkan betapa pada tahun 2018 hingga 2020, Kerajaan Pakatan Harapan dengan komitmen hampir 27.5 bilion ringgit telah berjaya memulihkan tabung haji dari pendarahan yang berterusan dan bersedia seterusnya untuk kelestarian dan pertumbuhan lebih baik. Semua ini dibuat atas komitmen menjaga nama Islam, nama baik institusi Islam dari dirosakkan oleh kepimpinan tabung haji dan menteri yang tidak bertanggungjawab sebelum ini, ujarnya. Kata Mujahid, seperti syarikat pertujuan khas lain, UJSB adalah mekanisme mengurangkan impak kepada tabung haji melalui pengambil alihan aset sakit untuk dipulihkan dan dilambungkan nilainya. Beliau menegaskan tabung haji berjaya menutup jurang defisit 10 bilion ringgit dan melanggan sukuk diterbitkan oleh UJSB bagi menjana untung untuk mengimbangi kerugiannya selama ini. Ia adalah satu deal yang terbaik yang termeterai untuk menyelamatkan institusi umat Islam di Malaysia dan di iktiraf dunia. Seterusnya, beliau membandingkan UJSB dengan Dana Harta yang pulangannya hanya 60% sejak 1998 ia ditubuhkan. Tetapi kerajaan berjaya menyelesaikan masalah NPL, iaitu Non-Performing Loan, yang dihadapi oleh institusi perbankan semasa krisis keuangan 1997. Malangnya pihak tertentu yang dipandu dengan agenda sempit dan dendam kesumat gagal memahami atau sengaja tidak memahami dalam usaha menjatuhkan kredibiliti saya dan mengukuhkan naratif DAP anti-Islam dan anti-Melayu. Setelah isu fitnah tabung haji dijawab oleh saya di Parlimen dan diperakui sendiri oleh kerajaan hari ini, kejayaan pelan pemulihan tabung haji, mereka beralih kepada UJSB pula. Saya telah berdebat dengan mantan pengerusi tabung haji, Datuk Seri Aziz Rahim, dan ternyata beliau gagal membuktikan saya telah menjual tabung haji dan meletakkan tabung haji dalam risiko tinggi. Saya telah membuktikan kecurangan yang berlaku dan ketidakpatuhan pentadbiran korporat yang betul. Hakikat pahit bagi kelompok ini ialah melihat tabung haji kembali pulih, bidasnya. Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz telah memberikan jawapan yang sama seperti Mujahid ketika menjelaskan tuhmahan tentang UJSB oleh kelompok pendengki ini. Beliau menyeru supaya menghentikan serangan terhadap tabung haji dan UJSB. Bersamalah kita kembalikan maruah umat Islam dengan menentang rasuah dan kecurangan pengurusan. Hentikan projek pembodohan ini. Apalah yang boleh kita jangka daripada golongan Ruwabidah selain doktrin pembodohannya? Rakyat memerhati.
Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian dan penilaian anda. Assalamualaikum, jumpa lagi.